Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Faiza. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Rasyiki binti Suhaimi di 2021-1098789. Hari ini saya akan menerangkan tentang cerita sejarah yang bertajuk Singapura dilanggar Todak. Kisah ini saya ambil daripada buku Sulalatus Salatin. Menurut Nur Azimah Zakaria 2005, sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin merupakan sebuah genre sintesis yang baik. Sebagai genre sintesis sejarah Melayu yang dikarang pada zaman Islam iaitu abad ke-15 dan ke-16 Masihi masih memperlihatkan unsur Hindu yang ketara. Karya Sulalatus Salatin merupakan sebuah karya yang indah dan menarik disebabkan oleh gaya bahasa persuratannya. Teks Sulalatus Salatin dikategorikan sebagai teks sejarah kerana Tun Sri Lanang didakwa bukan penulis asal teks ini tetapi kandungan teks ini diperolehi daripada Tun Bambang Seri Narawangsa dan telah disusun semula oleh Tun Sri Lanang sehingga lahirnya sebuah karya agung yang menjadi tatapan dan panduan pendidikan hari ini iaitu Sulalatus Salatin. Dalam karya Sulalatus Salatin ini juga, beliau turut mengetengahkan cerita rakyat dari Singapura iaitu Singapura dilanggar Todak. Dalam Sulalatus Salatin, kisah Singapura dilanggar Todak digambarkan melalui seorang yang mahir ilmu agama bernama Tuan Jana Khatib telah berkunjung ke Singapura. Tuan Jana Khatib berjalan ke Pekan Singapura sehinggalah ke Peranginan Raja. Di situ, Tuan Jana Khatib telah merenung atau menilik pohon pinang sehingga pohon itu terbelah dua dan kejadian itu berlaku di hadapan Permaisuri. Raja telah menitahkan hukuman bunuh ke atas Tuan Jana Khatib kerana menganggap Tuan Jana Khatib sengaja ingin menunjuk-nunjuk kebolehannya di hadapan Permaisuri. Beberapa lama kemudian, Singapura menerima bencana besar iaitu bencana serangan Todak. Ramai rakyat jelata telah terkorban. Nyawa rakyat terus melayang apabila Paduka Seri Maharaja telah memerintahkan rakyatnya berkotakan betis. Kemudian datang seorang budak yang pintar mencadangkan agar mereka berkotakan batang pisang. Akhirnya berkat cadangan pintar seorang budak, serangan Todak telah berakhir. Tetapi budak tersebut telah dijatuhi hukuman bunuh akibat hasutan para pembesar terhadap raja. Mereka merasa bimbang kebijaksanaan Nadim iaitu budak yang pintar itu akan menggugat raja apabila dia besar kelak. Gaya bahasa yang terdapat dalam kisah Singapura dilanggar Todak ini mengandungi 4 gaya bahasa. Yang pertama ialah gaya bahasa metafora, kedua ialah asonansi, ketiga ialah simili dan keempat ialah puisi Melayu tradisional. Metafora merupakan gaya bahasa kiasan atau perbandingan yang membawa maksud lain daripada makna biasa kata atau frasa tersebut. Sebagai contoh, maka sembah orang-orang besar. Tuanku akan budak itu terlalu sekali besar akalnya. Sedang ia lagi budak, sekian ada akalnya. Jikalau sudah ia besar, betapa lagi. Baiklah kita bunuh tuanku. Berdasarkan contoh tersebut, pembesar telah memujuk raja untuk menitahkan baginda membunuh budak tersebut agar tidak menentang mereka kelak. Asonansi pula merupakan pengulangan bunyi huruf vokal secara mendatar. Sebagai contoh, carik baju dilompati Todak. Pengulangan pada ayat di atas ialah pengulangan huruf vokal A. Simili merupakan gaya bahasa yang membandingkan sesuatu benda, keadaan atau suasana dengan jelas yang menggunakan kata-kata tertentu seperti umpama, bagai. Sebagai contoh, adapun Todak itu seperti hujan, usahakan kurang, banyak orang mati. Penggunaan simili pada ayat tersebut adalah seperti. Karya ini juga menggunakan puisi Melayu tradisi iaitu gaya bahasa Melayu lama. Rangka-rangka puisi yang digunakan untuk beberapa tempat yang tertentu sewaktu menceritakan sesuatu peristiwa. Sebagai contoh, telur iti dari Senggora, pandan bersandar luka tangan Setuli, darahnya titik dari Singapura, badannya terhantar di Langkawi. Ini merupakan puisi yang terdapat pada petikan Singapura dilanggar Todak. Kesimpulannya, karya sastra lama ini sebenarnya mempunyai nilai estetikanya yang tersendiri dan merangkumi segala cara kehidupan bermasyarakat
yang saling bekerjasama dalam menghadapi pelbagai cabaran. Melalui karya sastra ini juga, kita dapat mempelajari sesuatu ilmu berkenaan keagamaan, kerajaan dan nilai-nilai murni yang hanya dapat dilihat melalui penceritaan yang tidak menggunakan bahasa yang sangat mendalam.